Untuk kita menangis semata-mata kerana rindukan Allah. Untuk kita merasai bahawasanya kita betul-betul akan bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah akan ada depan mata kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dua mata yang menangis semata-mata kerana Allah, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Jadi tuan-puan sekalian, bagaimana kita nak mengalirkan air mata kerana Allah? Ia datang dengan hati yang lembut, hati yang telah dipukul dengan ujian Allah, hati yang telah dibasuh dengan takdir Allah, tuan-puan sekalian. Dan biasanya air mata ini yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah adalah air mata yang dituruti dengan penyesalan, dengan kerinduan kepada Allah. Bukan kerana hal-hal dunia, tuan-puan sekalian, yang mengalir ketika kita berdoa, kita sedang mengadu pada Allah dalam majlis ilmu, tuan-puan sekalian, di malam hari yang sunyi. Sebab itu ada beza, tuan-puan sekalian, menangis kerana ujian Allah ataupun menangis semata-mata kerana Allah. Ada orang ketika diuji dia menangis, kemudian dia sebut Allah, Allah. Ada orang pula selepas dah tempoh ujian, dia bangkit dan dia mula kenal siapa yang paling dapat dan paling baik dan paling sayang dia, itu Allah. Lalu dia menangis kerana dia mula merasai manisnya ujian. Lalu dia menangis-menangis, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan walaupun yang keluar hanya 1 titis, 2 titis, 3 titis, tetapi itulah yang akan menjadi saksi. Sebagaimana dalam satu hadis, riwayat hadis Nabi SAW. Ini dalam buku, dalam kitab yang bertajuk Air Mata Rasulullah SAW. Air Mata Rasulullah SAW. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW bercerita kepada anak anda dan juga kepada Sayyidina Ali gambaran suasana di padang mahsyar. Nabi bercerita, Nabi beri gambaran. Masya Allah, dalam satu riwayat hadis Nabi menyampaikan, Nabi kata, sesungguhnya ada di kalangan kamu yang telah pun diheret ke pintu neraka. Dah diheret ke pintu neraka. Maksudnya ketika dihisap, ketika dimizan, tuan-puan sekalian, Masya Allah, ketika dihisap di mizan, perbuatan buruk, dosa-dosanya lebih banyak daripada pahala. Maksudnya dia perlu dicampakkan dahulu ke dalam neraka, dan sekiranya ada iman, ada kebaikan, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ketika dia telah pun diheret oleh para malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka, Allahu Akbar. Lalu berkatalah salah satu bulu matanya, berkata di hadapan Allah. Salah satu bulu mata, bukan semua bulu mata ya, tapi salah satu bulu matanya lalu bersuara dan berkata, Ya Allah, Nabi Muhammad SAW berkata bahawasanya dua mata yang menangis kerana-Mu, Ya Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan aku menjadi saksi bahawa hamba-Mu ini pernah menangis kerana-Mu, Ya Allah. Pernah menangis kerana-Mu, Ya Allah. Allahu Akbar. Bulu mata ni jadi saksi, tuan-puan sekalian. Lalu Allah merahmatinya, lalu Allah mengampuni segala dosanya, lalu dia terus masuk ke dalam syurga tanpa diazab di dalam neraka, tuan-puan sekalian. Sebab itu, Masya Allah, kita harus bersyukur walaupun kita rasa sedih perih bila saat kita diuji oleh Allah. Kerana ujianlah yang sebenarnya menyingkap tabir hikmah, menyingkap tabir cinta kita dengan Allah, menyingkap tabir cinta kita dengan Rasulullah. Kerana terlalu banyak dinding antara kita dengan Allah. Nafsu dinding, dunia ini dinding, manusia-manusia yang sayang, yang puji-puja kita dinding. Terlalu banyak dinding yang menghalang kita untuk merasai kemanisan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Untuk kita menangis semata-mata kerana rindukan Allah. Untuk kita merasai bahawasanya kita betul-betul akan bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah akan ada depan mata kita.
dan kita boleh mendengar suara Rasulullah langsung, untuk kita melihat indahnya wajah Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang impian itu kuat, kadang-kadang angan-angan itu kuat, tetapi banyak hari yang kita lalui tanpa rasa rindu kepada Rasulullah, tanpa rasa ada keinginan yang membuat-buat untuk melihat wajah. Macam mana rupa Khadijah, macam mana rupa Aisyah, macam mana rupa Fatimah dan sebagainya. Ya, kita disibukkan dengan urusan dunia yang tidak berkesudahan. Masya Allah. Membuatkan ada benteng, ada sesuatu yang menghalang rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, Tuhan yang sangat menyayangi kita, antara kita dengan Rasulullah dan semuanya. Tapi bila Allah datangkan ujian, sebab itu hadis Nabi yang sahih, Nabi berkata, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikannya ujian. Sebab apa? Allah cemburu melihat kita lebih mencintai makhluk daripada dia. Allah cemburu melihat kita lebih memberikan tumpuan kepada dunia melebihi akhirat yang dia sedang sediakan syurga untuk kita. Sebab itu memang ada Nabi SAW bersabda, Nabi sendiri sebut, sesungguhnya cemburu Allah lebih besar daripada cemburunya kamu. Ketika itu diceritakan bagaimana cemburunya seorang sahabat Nabi ni kepada isteri dia, sehingga dia tidak membenarkan isterinya ini untuk keluar ke masjid adalah perkara. Lalu dia adu, sesungguhnya dia seorang yang sangat cemburu. Namun Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lebih cemburu kepada hamba-hambanya. Allah cemburu melihat kita memuji orang lain, memuji manusia melebihinya. Allah cemburu bila melihat kita lebih sayang orang lain, makhluk melebihi dirinya. Lalu Allah datangkan ujian bukan kerana Allah benci kita. Allah tidak pernah membenci kita. Allah menjawab dalam surah Ad-Duha, Wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila ia gelap gelita. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah lebih utama daripada dunia ini, tuan-puan sekalian. Allah menjawab kepada kita dalam surah Ad-Duha, Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang awal, iaitu dunia ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu nikmat-nikmat, kurniaan, sehingga fatarda, sehingga kamu rasa puas, sehingga kamu rasa, ya Allah, inilah rupanya hasil ujianmu. Ya Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu dalam keadaan yatim piatu? Nah, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah berikan kepadamu apa dia? Penjagaan. Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah lah yang memberikan kepadamu jalan-jalan, petunjuk setelah engkau rasa buntu? Tuan-puan sekalian, berapa banyak hidup kita buntu? Berapa banyak hidup kita terduduk? Berapa banyak dalam hidup kita kecewa? Berapa banyak hidup kita tak tentu arah? Daripada kita kecil sampai sekolah menengah, sampai kita universiti, sampai kita kahwin, kita selalu buntu sampai kita rasa dada kita sempit. Kita menangis tanpa henti kerana kita terlalu rasa sedih. Kita macam tertanya-tanya, kenapa orang ni sanggup buat macam ni pada kita? Kenapa dia tak faham? Kenapa dia tak hargai? Kita selalu buntu. Dan bukankah selama ini yang memberikan kita jalan-jalan keluar? Dan bukankah selama ini sentiasa ada jalan keluar selepas buntu? Bukankah tuan-puan dan sahabat-sahabat semua, kita tidak pernah dibiarkan Allah buntu dalam tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang buntu itu 2 hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang mungkin 1 bulan. Tapi siapakah yang keluarkan kita daripada kebuntuan? Jawapannya Allah jawab, wa wajadaka dhalan fahada. Dan engkau sedang mencari-cari jalan, engkau dalam kebingungan, engkau dalam kebuntuan. Dan Allah lah yang berikan kamu petunjuk. Allah lah yang keluarkan kamu daripada kebuntuan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan bukankah engkau susah?
engkau miskin, dan dialah yang berikan engkau kekayaan. Tuan-puan sekalian, subhanallah, Allahu Akbar. Kerana itu kadang-kadang kita harus berterima kasih kepada dua perkara. Walaupun bunyi pelik sahabat-sahabat, walaupun bunyi pelik ya, tetapi kadang-kadang kita kena bersyukur dengan dosa yang kita lakukan. Dengar dulu sampai habis, jangan salah faham. Saya melihat kepada diri saya sendiri, saya juga tidak lepas daripada melakukan dosa. Dan kerana saya meminta dengan Allah 17 kali sehari sekurang-kurangnya dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus. Saya selalu sedar, setiap kali saya melakukan dosa dan maksiat, secara terang ataupun sembunyi, Allah akan turunkan ujian. Allah akan tegur melalui ujian. Akan ada sahaja sesuatu yang berlaku. Bahkan selepas saja kita tahu kita buat dosa, kita ada buat maksiat, kita ada buat salah, kita ada menyakiti hati orang, kita ada menghina, saya seolahnya dah ada mindset, bersedialah Asma untuk diuji oleh Allah. Bersedialah Asma untuk dibersihkan Allah akan dosa yang telah engkau lakukan. Kadang-kadang ada mindset macam tu. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Adakah kita boleh selamat daripada melakukan dosa? Tidak. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Al-insanu la yakhlu anil khati' wa nisyan. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan dosa dan lupa. Masya Allah. Saat kita dikuasai hawa nafsu, saat kita dikuasai marah, saat kita dikuasai dengan bisikan syaitan, jin, subhanallah, kita menzalimi diri kita dan menzalimi manusia-manusia lain. Tuan-puan sekalian, namun selepas itu, kerana kita selalu minta dengan Allah dalam baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allah membetulkan balik jalan kita untuk berada di jalan yang lurus. Kalau Allah betulkan dengan cara yang baik, lembut, mungkin kita tak terasa. Tapi ada ujian Allah. Ya Allah, kiri, kanan, depan, belakang, nak sedarkan balik. Lalu kita terduduk dan kita istighfar dan kita taubat. Lalu kita janji, ya Allah, aku takkan ulang lagi, aku takkan buat lagi. Aku akan kawal diri aku tak nak lagi menyakiti orang-orang yang aku sayang. Kita nangis-nangis dengan Allah. Subhanallah, kemudian kita elok balik, kan, kita tenang balik. Tak lama lagi kita melakukan balik dosa, tuan-puan sekalian. Cuma kita minta dengan Allah, ya Allah, matikan aku ketika aku sedang taubat, bukan sedang maksiat. Ketika aku sedang beristighfar, menangis, mohon ampun kepadamu dan mohon maaf dengan manusia. Sebelum kita, Allahu Akbar, na'udzubillah, kita dijauhkan, na'udzubillah, daripada kematian dalam keadaan kita sedang dikuasai amarah, dalam keadaan kita sedang melakukan dosa dan maksiat secara terang ataupun sembunyi. Jadi sebab itu kadang-kadang memanglah kita tak boleh bersyukur dengan, ya Allah, terima kasih sebab engkau izinkan aku buat dosa. Tidak begitu, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah selepas kita melakukan dosa, bangkit, maafkan diri kita dan mulakan langkah memohon ampun dengan Allah dan meminta maaf dengan manusia. Begitulah caranya menunjukkan bagaimana cara kita untuk berterima kasih di atas takdir Allah yang telah mentakdirkan, mengizinkan bahawa kita melakukan dosa. Lalu kita taubatan nasuha untuk tidak mengulangi lagi. Masya Allah. Kita kena berterima kasih di atas apa yang Allah berikan kita pengalaman melakukan dosa, dan kita rasa periknya melakukan dosa setelah datangnya ujian, datangnya teguran Allah. Tuan-puan sekalian, kalau kita ada kapet dekat rumah, cara bersih kapet dengan kotoran degil macam mana? Kita kapet lama nak buat macam mana? Kita dah vacuum. Aduh, nampak kotor lagi. Bila kita tepuk tu nampak berdebu lagi. Apa yang kita buat? Kita akan angkat kapet tu, kita gantung dekat pagar rumah. Kita pun ambil penyapu ke, ambil lah kayu ke, kita pun ketuk. Akan keluar ni. Dia punya debu-debu. Kita pun tutup lama sampai 5 lapis ke. Kita pun tepuk keluar. Kalau kapet tu boleh bercakap, tuan-puan sekalian, kapet tu akan berbunyi, bersuara sakit. Tapi lepas dah habis tepuk tu, kapet tu akan berterima kasih pada kita. Walaupun sakit, akhirnya dia bersih. Dia suci, dia bersih dan dia wangi semula.
Tuan-puan sekalian, kita berdosa, kita kena akui. Dan bila Allah memberikan kita ujian, perkara pertama istighfar. Kita tahu ujian itu bersebab. Allah tak buat saja-saja. Ujian itu sebab Allah sayang, bukan Allah benci. Kerana apa? Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, sesungguhnya kamu akan diuji dengan kesedihan, dengan kesakitan, dengan kelukaan, bahkan dengan keletihan, dengan kebimbangan. Itu hadis Nabi yang sahih, tuan-puan sekalian. Allah akan menguji kamu. Sesungguhnya kamu akan diuji dengan kebimbangan, ketakutan, dengan kesedihan, kelaparan, semua itu. Walaupun duri yang kecil yang akan melukaimu, sehingga kan kamu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci daripada dosa. Sebab apa? Allah nak bagi kita syurga. Apa yang kita tanya di dunia akan terjawab di syurga. Barulah kita faham, ya Allah, rupanya inilah jawapan di atas segala ujian. Masya Allah, Allahu Akbar.